InsyaAllah kita ke kuliah kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'illahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardi uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya segeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan kemarahan mereka, wal afi dan nas, dan mereka itu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala kebajikan, nasib diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu istifadah wal asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dilalati ila al-khairi ibtigha wajhillah wal mardatihi wa kubi wa sawabi. Mati sembilakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, sebenarnya jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi tuan-tuan dan perempuan kita dapat bersama pada subuh kali ini. Saya teropong tak bawa, cuci mata tak bawa. Ada teropong lebih tak ada? Ada? Tak nampak ni, blur je, kabur. Kabur lah, boleh lah. Siapa ini?
Baik. Kita lihat pasal yang ke-5 Betul? 4 ke 5 lah. Adab-adab syekh. Adab-adab syekh bersama dengan muridnya. Baik. Kalau nak baca yang Arab tu panjang lah tu. Kita tak baca yang Arab tu. Kita terus pada pendahuluan surat 408. Sebab dalam ulasan nanti pun ada disebut lagi Arab tu. Baik. Lihat kepada pendahuluan di muka surat 408 Arba'ah mi'ah wa samaniyah. Baik. Antara adab syekh yang paling penting ialah terlalu beria-ia untuk mendapatkan sesuatu daripada murid mereka. Ini antara adab syekh. Syekh mana gurulah. Mana syekh ni banyak hari tu. Antaranya ialah murabbi pun dikatakan syekh juga. Muaddib orang mengajarkan adab pun dikatakan sebagai syekh. Dan juga antaranya syekh lah guru. Baik, kalau itulah dia dalam syekh dalam ilmu tarikat. Dr. Haji Jahid tu di situ ada sebutkan nama-nama lain selain daripada syekh. Antaranya ialah murabbi, muaddib pun dikatakan syekh juga, ataupun munasih. Munasih ni yang memberi nasihat. Baik, antara adab syekh yang paling penting ialah tidak terlalu beria-ia lah untuk mendapatkan sesuatu daripada murid mereka, hasil daripada tarbiyah yang dia bagi kepada muridnya. Jangan terlalu cepat nakkan dia punya buah daripada hasil nasihat-nasihat yang dia bagi, adab-adab yang dia bagi pada anak muridnya. Antara perkara yang paling berbahaya yang mungkin menimpa orang-orang arif Rabbani ialah terlalu cepat mengikut hawa nafsu dan mensia-siakan amalan fardu kerana mengutamakan amalan sunat. Ni pun masalah juga kan? Dia bukan orang arif je, bukan orang-orang biasa pun juga, orang awam pun macam tu juga. Terlalu mengutamakan benda sunat, sedangkan benda fardu diabaikan, dicuaikan. Kita tengok situ. Antara perkara paling berbahaya yang mungkin menimpa orang-orang arif Rabbani ialah terlalu cepat mengikut hawa nafsu dan mensia-siakan amalan fardu kerana mengutamakan amalan sunat. Macam tu. Amalan sunatnya lebih. Amalan fardu kan sia-sia, makan waktu. Macam tu lah kalau solat kan, makan waktu. Kalau zakat tu tak bayar. Zakat tak bayar. Sedekah gajin. Gajin sedekah. Belanja orang makan gajin. Kan? Buat kuning kendara gajin. Tapi bila bab orang kata zakat dia mempertikaikanlah ataupun mensia-siakan, melewat-lewatkan zakat dan sebagainya. Baik. Selain daripada itu, orang yang arif juga diuji dengan beberapa jenis kesongsangan pada hatinya. Persoalannya, apakah yang sepatutnya dia lakukan apabila berlaku keadaan tersebut? Kadang terjadi beberapa kesongsangan, songsang hatilah. Soalannya, sepatutnya apa berlaku, yang melakukan, apa yang patut kita lakukan lah, ataupun apa yang patut dilakukan oleh orang arif Rabbani tersebut. Tuan-tuan, macam tu. Perhatian dan wawasan orang arif hendaklah tertumpu kepada melaksanakan hak-hak rububiyah, hak-hak ketuanan pada setiap masa dengan melaksanakan kewajipan yang difardukan pada masa itu dan menjaga adab-adabnya. Tuan-tuan,
Antara isi kandungan yang terdapat dalam fasal ini, di mana Syekh Munatilah menyatakan la tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaik illa antara annal mu'ti fihim maulaka fa iza kunta kazalik fa khusma wafaqaka al-ilmu ma wafaqaka al-ilmu rubbama istahyal arif ay yarfa'a hajatahu ila maulahu liiktifaihi bil masyiati fa kaifa la yastahi ay yarfa'a ila khaliqati. Maksudnya, janganlah menadah tangan kepada seseorang sehingga anda mengetahui, maknanya mempunyai pandangan bahawa pemberi melalui orang itu ialah Tuhan. Dia kata, la tamudda yadaka ilal akhzi min khalaik illa antara annal mu'ti fihi maulaka. Janganlah mendadah tangan kepada seseorang sehingga anda mengetahui, mempunyai atau punya pandangan bahawa pemberi melalui orang itu ialah Tuhan Allah Ta'ala lah. Pemberi yang asalnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena beriktikad macam tu lah. Zahiriat lah memanglah nampak orang yang bagi kan, orang yang hulukan bantuan, pertolongan pada kita kalau kita susah. Bila kita susah, perlukan bantuan dan pertolongan kan, yelah zahiriatnya nampak memanglah kawan kita. Bila kawan kita nampak kita susah, dia tentu nak tolong. Tetapi siapa yang menggerakkannya sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat pemberi itu ialah Allah. Sebab kita bukan selalunya kita senang. Ada masa kita bersusah kan. Sebab kata Sudin kan, sesekali orang kaya pun sesak juga, gitu kan. Sesekali orang kaya pun sesak juga. Nampak? Bukan orang miskin sesak, orang kaya pun sesak juga, dia kata. Gitu. Jadi kalau ada orang memberi bantuan dan pertolongan pada kita, maksudnya hakikat pemberi itu siapa? Allah. Dia kata, illa antara anna mu'tiyafihim aw maulaka. Sehingga anda mengetahui, mana mempunyai pandangan bahawa pemberi melalui orang itu ialah Tuhan, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maulaka, man Tuhan kau lah. Ka tu kau, maulaka. Baik, kemudian fa iza kunta kazalik fa khusma wafaqaka al-ilmu. Jika anda sanggup berlaku demikian, bolehlah anda mengambil apa sahaja dari orang lain, asalkan sesuai dengan ilmu. Maksudnya halal lah. Jika anda sanggup berbuat demikian, maksudnya sanggup menerima pemberian daripada orang nak ulurkan bantuan, dan orang nak ulurkan duit, orang nak ulurkan tenaga bantu kita, so terima je lah kan bantuan itu. Yang penting hakikat kita semuanya daripada Allah. Kata Syekh ataupun sekarang, jika anda sanggup berlaku demikian, dia kata, bolehlah anda mengambil apa saja daripada orang lain, asal, dia kata, sesuai dengan ilmu. Maksudnya halal lah. Daripada sudut pandangan kamu tu benda tu halal, boleh kita terima. Baik, kemudian lepas tu dia tak terjemah lagi. Rubbama istahyal arif tu dia tak terjemahkan. Dia terjemah sampai situ je. Ma wafaqa al-ilmu, sampai situ je dia terjemahkan. Belakang ada? Belakang pun tak ada. Kalau kita terjemahkan rubbama istahyal arif, ada kalanya malulah orang yang arif. Ay yarfa'a hajatahu, bahawa dia mengangkat akan hajatnya, ila maulahu, kepada Tuhan. Kepada Tuhan kan. Liktifaihi, kerana memadainya, bimasyiatihi, dengan keinginannya. Dengan memadai dengan keinginan Allah.
Allah Subhanahu wa taala bil masyiatih. Wa kaifa la yastahi, dan bagaimana tidak ia malu ayyarfa'a, bahawa mengangkat ia akannya ila khaliqi, kepada makhluk. Kadang-kadang kita malulah. Terutama orang arif. Orang arif ni dia malu. Dia mengangkat hajatnya kepada Allah Ta'ala. Rubbama yahya istahya arif ayyarfa'a hajatahu. Ada kalanya orang arif ni pun dia malulah nak angkat hajat tadi kepada Allah Ta'ala, ila maulahu. Li'itifa'i, kerana memadai, bimasyiati, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya banyaklah nikmat Allah Ta'ala beri pada dia. Jadi dia malu nak minta hajat pada Allah. Sebab nikmat yang sebelum ni pun dah banyak. Dia kata nikmat iman, nikmat Islam, kan, nikmat kesihatan tubuh badan, macam-macam nikmat lagi. Nikmat dia boleh beribadah. Jadi dia malu nak angkat pada Allah Ta'ala ni untuk nak minta nikmat lain. Wa kaifa la yastahi ay yarfa'a ilal khaliqi, maka bagaimana dia tak malu bahawa dia mengangkat akan hajatnya kepada makhluk. Kalau dengan Allah Ta'ala apa dia malu nak minta, macam mana nak minta makhluk pun dia lagi malu macam tu. Lagi malu nak minta pada makhluk. Tuan-tuan, ni sifat al-arif, orang arif billah. Baik. Jadi pada asalnya orang-orang arif tidak boleh menumpukan pandangannya pada dunia dan juga pada tangan manusia. Ini pada asalnya orang arif tak boleh menumpukan pandangannya pada dunia dan pada tangan manusia. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Hijr ayat 88, dia kata la tamudanna aynaka ila ma matta'na bih azwajam minhum wala tahzan alaihim wafis janahaka lil mu'minin. Maksudnya manusia tidak dapat mengelak daripada memerlukan kepada dunia dan juga harta. Tak? La tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Manusia tak dapat mengelaklah, kita tak dapat mengelak daripada memerlukan dunia dan akhirat. Tak? Dunia dan akhirat, harta, perempuan, anak pinak. Manusia tidak sunyi daripada memerlukan perkara-perkara tadi. Bagi orang arif, dia boleh mengambil dunia selaras dengan tuntutan syariah dan ilmu pengetahuan. Semana kita boleh mengambil dunia sekadar keperluan kita. Sampai itu mana-mana yang ditutup oleh syariat kita ambil. Mana-mana yang halal pada sudut ilmu kita, hukum hakam, ambillah. Itu. Jadi adabnya dalam situasi ini ialah menyedari yang pemberi yang sebenar itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab kita. Zahiriatnya nampak orang yang bagi pada kita, orang bagi gaji, orang bagi belanja kita makan, orang bagi kita allowance. Nah, zahiriatnya nampak begitulah. Hakikat pemberinya adalah Allah Ta'ala semata-mata. Dia naklah mengambil sesuatu yang diharuskan oleh syariat dan bertindak dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syarak. Jangan sesekali meminta kepada makhluk pada peringkat permulaan. Apabila sampai kepada tahap darurat, bolehlah dia berbuat demikian. Kata musannif, jangan sesekali meminta daripada makhluk pada peringkat permulaan. Apabila sampai pada tahap darurat, bolehlah kita berbuat demikian. Walau bagaimanapun sebelum sampai pada keadaan darurat itu, tidak wajar dia berbuat demikian. Kerana setengah daripada kesempurnaan orang-orang arif pada setengah makam ialah mereka merasa malu untuk meminta daripada Allah Ta'ala, kerana berpada dengan pengetahuan Allah tentang hal keadaan yang dialami oleh mereka. Nampak? Itu yang disebut dalam tadi. Liktifaihi bimasyiatih. Rubbama istahil arif ay yarfa'a hajatahu ilal maulahu
liktifahi bil masyiatih. Setengah kesempurnaan orang arif pada setengah makam bila mereka merasa malu untuk meminta daripada Allah, kerana berpada dengan pengetahuan Allah tentang hal keadaan yang mereka alami, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim sewaktu dicampakkan dalam neraka. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Semana pengarang kata, musannif kata, selagi mana tidak darurat, jangan minta pada manusia. Kita usahalah, kan? Usahalah sendiri. Carilah. Cubalah usaha untuk kita menghindari pada kesempitan hidup tadi. So jangan minta pada orang. Kalau dah keadaan darurat sangat, dia kata darurat sangat, teruk sangat, barulah bolehlah minta pada manusia. Tapi hakikat yang beri itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik. Boleh Walau bagaimanapun, dia kata, jangan sesekali meminta daripada makhluk pada peringkat permulaan. Apabila sampai pada tahap darurat, bolehlah dia berbuat demikian. Walau bagaimanapun, dia kata, sebelum sampai pada peringkat darurat, tidak wajar dia berbuat demikian. Belum teruk sangat lagi lah. Boleh lagi bergerak, kan? Boleh lagi berjalan, boleh lagi bergerak. Apalagi kalau badan kita sihat, kan? Tulang pak kerat pun masih lagi boleh digerakkan. Mata pun boleh digerakkan lagi. Otak pun masih boleh berfikir. So, kenapa nak minta pada manusia? Macam tu. Ada kadang-kadang suka nak minta pada manusia. Nak bermanja. Manja sangat dah. Sikit-sikit minta. Sikit-sikit minta. Kita usah biar tak elok juga. Sikit-sikit minta. Usahalah sendiri. Baik. Kemudian, walau bagaimanapun sebelum sampai pada tahap darurat, tidak wajar bermanukian. Kerana setengah kesempurnaan orang-orang arif pada setengah makam ialah mereka rasa malu untuk meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berpada dengan pengetahuan Allah tentang hal keadaan yang mereka alami, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim sewaktu dicampakkan dalam neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik pembantu ataupun penolong. Jadi bagaimana mereka tidak malu untuk meminta daripada makhluk, sedangkan orang-orang yang fakar dalam selok-belok menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidup di zaman mutakhir, telah memutuskan Syekh mestilah mempunyai sumber pendapatannya sendiri. Syekh kena ada sumber pendapatan sendiri. Jangan bergantung pada murid. Jangan bergantung pada murid. Tetapkan yuran pada murid, sedangkan dia seorang syekh, seorang mursyid. Jadi jangan mengenakan bayaran yang tinggi pada murid. Setengahnya kalau macam pondok kan, pondok-pondok kan, dia tak ambil bayaran nak. Ambil pun tak banyak, sikit je. Kan? Tapi jangan tuition. Kalau tuition, baik. Jadi di sini kata, Syekh mesti mempunyai sumber pendapatan sendiri yang membuatkan dia tak perlu lagi bergantung pada orang ramai. Apabila mereka melihat orang ramai tidak memuliakan orang-orang yang berhajat, yang meminta sesuatu daripada mereka, jangan minta pada anak murid dia lah. Kalau anak murid dia nak bagi hadiah, itu lain nak. Anak murid bagi hadiah pada syekh dia, nak bagi sebiji kereta, sian syekh tak ada kereta, maka anak murid bagi sebiji kereta kan, ataupun sebiji rumah, sian syekh tak ada rumah, maka nak murid bagi rumah pada syekh dia. Syekh tak minta pun, dia tak ada minta pun, itu lainlah. Mana sayangnya anak murid pada guru, gitu.
Baik. Kemudian sehubungan dengan itu, pengarang mana Said Awal lebih menyokong, lebih suka menyokong agar orang-orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala menyusun dana keuangan mereka sendiri, itu tak? Yang sendiri. Ia dipolis secara sukarela, dan dengan dana ini orang-orang yang menumpukan sepenuhnya kepada urusan menyebarkan ilmu pengetahuan berdakwah, memberi bimbingan ataupun melakukan kerja-kerja Islam, mendapat bantuan daripada dana ini dan tidak lagi perlu bekerja dan meminta daripada orang ramai. Nampak? Masa wujudkan satu dana lah. Wujudkan satu dana. Untuk orang-orang yang berterikat ni lah, supaya jangan lagi mereka meminta-minta pada orang ramai, meminta sedekah. Wujudkan satu dana, maknanya siapa yang nak sumbang masuk dana itu. Bukan kita minta, tak ada minta pun. Kalau nak minta pun tak ada masalah, boleh tak ada minta, masuklah dalam peti tu lah, dana tu. Bukan terus minta, bukan terus bagi pada syekh. Kalau dia nak sedekah syekh tu lainlah, tapi syekh jangan meminta pada anak murid ni, apalagi kalau muridnya susah. Kerana bukan semua anak muridnya kaya, mungkin ada yang susah. Yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So kalau syekh menentukan jumlah bayaran, teruklah gitu. Jadi fitnah pula nanti. Jadi maksudnya nak jadi pendakwah, nak jadi murabbi, muadib, mesti ada pendapatan sendiri. Gitu. Jadi dia kata apa? Sehubungan dengan itu, pengarang mana Syekh Said Awal lebih suka menyokong agar orang-orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala hari ini menyusun dana keuangan sendiri. Nampak? Susun keuangan sendiri. Ia dipolis secara sukarela, dan dengan dana ini orang-orang yang menumpukan sepenuhnya kepada urusan menyebarkan ilmu pengetahuan, berdakwah, memberi bimbingan dan melakukan kerja-kerja Islam mendapat bantuan daripada dana ini, dan tidak lagi perlu bekerja untuk meminta daripada orang ramai. Nampak? Mana dia tumpukan perhatian, kerja dia khusus untuk berdakwah je. Nampak? Sampai itu, kalau ada anak isteri pun tak adalah merempat. Tak guna kalau kita berdakwah, anak sendiri pun merempat. Baik. Di zaman kita ini, orang miskin biasanya ditolak orang dan tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Zaman sekarang lah. Ini zaman kini, di mana zaman kitab ni disusun oleh Syekh Munatailah, oleh Syekh Awal kan. Jadi masa itu, pada zaman itu dulu pun orang miskin pun ditolak. Mana permintaan orang miskin ditolak. Susah mendapat pekerjaan. Dan tidak mendapat perhatian daripada si masyarakat. Sumber pencarian rezeki pula begitu sempit, kecuali orang-orang yang mengejar harta benda dunia. Nampak? Dia kata, nak dapat rezeki yang halal susah, sempit. Tapi kalau bab penipu, senang. Rasuah senang. Rasuah senang. Mana kalau satu kerja tu nak siap cepat, bagi duit je. Ulur duit, dapat, siap. Kalau tak ulur duit, lambat. Kena bagi rasuah. Tak bagi rasuah, tak jalan. Jadi, dia kata, sumber-sumber pencarian rezeki pula begitu sempit, kecuali orang-orang yang mengejar harta benda dunia. Kerana itu, dia kata, Syekh perlu mengatur persoalan ini dengan mengikut aturan sebab musababnya. Aturan sebab dan musababnya. Baik, seterusnya Syekh menyatakan, Iza iltabasa alaika amrani fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu. Fa'innahu la yaskulu alaihi illa ma kana haqqa min alamatil itiba'il hawa al-musara'atu ila nawafil al-khairat wat takasul 'anil qiyam bil wajibat. Lihat.
Maksudnya apabila ada dua masalah, iza iltabasa alaika amrani, apabila diseliputi lah, iltabasa selimuti kan. Iza iltabasa alaika amrani, apabila diliputi ataupun diseliputi oleh kamu akan dua pekerjaan, dua masalah, fanzur asqalahuma ala nafsi, maka lihat oleh kamu yang terlebih berat antara keduanya. Ala nafsi, di atas nafsu. Mana yang lebih berat pada nafsu? Fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu, maka ikuti oleh kamu. Ikuti yang nafsu tu, kan? Mana nafsu berat nak buat lah, maksudnya tu. Nafsu dia berat nak buat. Benda tu lah kita kena fokus. Fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu, maka lihat mana lebih berat nafsu anda, dan itulah yang anda ikuti. Fa innahu la yasqulu alaihi illa ma kana haqqan, kerana yang berat atas nafsu itulah perkara hak, perkara benar. Min alamati ittiba'il hawa al-musa'arah ila an-nawafil, setengah daripada tanda-tanda mengikut hawa nafsu itu ialah bersegera ila nawafil khairat, kepada kebaikan yang berbentuk sunat. Ini antara tanda-tanda lah orang ikut hawa nafsu. Dia kata al-musa'arah ila nawafil khairat, mana duk sibuk kan, rajin buat benda sunat, gitu. Wa takasun ila qiyamil wajibat, dan malas pada melaksanakan benda-benda wajib. Benda wajib kan, lambat-lambatkan, lengah-lengahkan, cuai-cuaikan, abai-abaikan benda wajib. Benda sunat, cepat. Bersedekah, sedekah sunat cepat. Zakat, kemudianlah, kan, gitu. Sembahyang tu juga benda-benda wajib. Sembahyang wajib leka-leka, lambat-lambat. Sembahyang sunat rajin buat. Sepatutnya yang wajib itu yang kena kejar dulu, sunat tu kemudianlah. Baik. Cuba lihat 140 itu, pada kata yang dimaksud dengan dua masalah di sini ialah dua perkara wajib dan dua perkara sunat, atau dua perkara yang harus, yang tidak jelas mana yang lebih utama, dan keduanya tidak boleh digabungkan. Misalnya apakah harus menambah ilmu atau sibuk melakukan ibadah sunat? Ini contohlah. Antara mengaji, cari ilmu, nuntut ilmu, dengan buat sunat, mana nak fokus? Ada orang fokus sunat, mengaji ni kemudianlah, kata aku dah pandai bah. Aku dah alim dah pandai, buat apa ngaji lagi? Gitu. Baik. Apakah harus melakukan solat sunat atau membaca selawat atas Nabi dan lain-lainnya lah. Mana satu nak buat? Misalnya, apakah anda harus menambah ilmu atau sibuk melakukan ibadah sunat? Apakah harus melakukan solat sunat atau membaca selawat atas Nabi dan lain-lain? Banyak selawat pada Nabi. Okay, mana lebih penting? So fikirlah, dan kita kiaslah benda-benda lain lah. Kiasan benda sunat, benda wajib, benda sunat, benda wajib, kan? Itu banyak orang lebih fokus pada benda sunat, benda wajib dia lengah-lengah macam itulah. Gitu. Boleh. Kemudian 141, masalah ni banyak berlaku dalam masyarakat. Contohnya, mudah mengeluarkan wang untuk mengadakan kenduri, tetapi enggan mengeluarkan zakat. Nampak? Kenduri rajin. Setiap hari buat kenduri. Ataupun setiap bulan buat kenduri. Sampai korang duk jemur dah, boleh-boleh kenduri mangkau. Boleh-boleh kenduri mangkau. Tak ada kau orang lain nak kenduri pula. Itu. Kemudian, memberi hadiah kepada orang yang dihormati tetapi menunda-nunda bayar hutang yang sudah sampai waktu pembayarannya dan sebagainya. Nampak? Bagi hadiah pada orang rajin. Dengar je orang birthday orang tu, dia bagi hadiah. Dengar je birthday orang tu, bagi hadiah.
Sampai kali sibuk, kau birthday bila? Dia nak catat ni ha. Kau pula birthday bila? Saya nak catat ni ha, nak tulis kan. Sini aku nak beli hadiah. Tapi hutang dia dengan kawan tak berbayar lagi. Nampak? Ni tengoklah, pandailah nilai macam mana. Menurut Syekh Muhammad Ghazali, kewajipan yang perlu ditunaikan begitu banyak sekali dan melibatkan berbagai-bagai jenis. Di dalam ibadah, dalam aspek ibadah, ia terbatas sekali daripada segi bilangan dan kuantiti. Tetapi daripada aspek adat, begitu banyak sekali. Malah daerahnya terbuka luas dan sentiasa berkembang. InsyaAllah. Boleh? Tanda situlah, panjang itu. Wallahualam. Tandakan 141 tu. Baik, kita lihat kekeluaran Ummah tu, kita baca sikit. Jap 409. Okey, boleh? Api. Api. Sebenarnya dicampakkan, nyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, sesuatu dicampakkan dalam api lah, bukan dalam neraka. Betul ke lah? Yang terjemahan dia pun tak terjemah. Habis tu Al-Quran tu, wala tahzan alaihim, janganlah kamu gulanda atas mereka. Wafis janahaka, dan rendahkanlah akan sayap kamu lil mu'minin, kepada orang beriman. Dan terjemahan. Terjemahan tu boleh tak habis tu terjemahan tu. Surah apa tu? Tulis. Surah Hijr ayat 88. Tuan boleh tengok boleh dah terjemahan tu. Kita tengoklah terjemahan, tengok dalam Quran. La tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wa fis janahaka lil mu'minin. Gitu. Okay, terima kasih. Alright. Kemudian kitab satu lagi tu, muka surat 295 dekat nak habis dah kita ni. Pendapat ulama masih dalam berbincang berkenaan dengan ibu bapa Nabi ahli fatrah. Bukan ahli fitrah, ahli fatrah, mana tidak kafir. Jadi pendapat ulama, kata Syekh Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Ni antara kitab-kitab syarah Tauhid ni, antara kitab Tuhfatul Murid lah. Banyak lagi syarah dia, banyak. Banyak syarah dia. Ni antaranya Tuhfatul Murid, Umdatul Murid. Banyak lagi, banyaklah murid-murid itu. Di ujung itu murid. Banyak kitab ni. Dia kata apa? Apabila kamu telah mengetahui bahawa ahli fatrah ataupun ahli fitrah adalah orang yang terselamat di akhirat menurut pendapat yang terpilih, maka kami juga akan mengetahui bahawa kedua ayahanda dan bonda juga terselamat, disebabkan mereka juga tergolong daripada golongan ahli fatrah, ahli fitrah. Bahkan semua nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terselamat.
dan dihukumkan sebagai generasi yang beriman, dan tidak seorang pun di antara mereka yang terjebak dalam kancah kekufuran, kekotoran serta perkara yang mengaibkan, mana menjatuhkan maruah yang dilakukan oleh kaum Arab jahiliyah, tuan-tuan. Jadi kalau golongan fatrah, kan, di mana golongan yang masa itu tak ada keterangan Nabi dan Rasul, kalau mereka itu dijamin syurga, macam mana pula dengan ayah dan ibu Nabi, kan? Kerana dua-duanya hidup pada zaman ketiadaan Nabi dan Rasul. Masa itu dalam keadaan jahiliah, kan? Jadi kata pengarang, semana sepatutnya ayah dan ibu Nabi ini masuk syurga lah. Baik, kemudian Qadhi Abu Bakar Arabi Al-Maliki menyatakan bahawa suatu ketika dia ditanya pilihan seorang lelaki yang menyatakan bahawa ayah dan datuk Nabi berada dalam neraka. Maka beliau menyatakan sesungguhnya lelaki tersebut telah pun dilaknat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya mereka yang mencaci Allah dan Rasulnya, mereka dilaknat Allah Taala di dunia dan akhirat, serta disediakan bagi mereka azab yang hina. Nampak? Kerana siapa yang nyatakan ayah dan ibu Nabi ini dalam neraka, mana seolah ia menghina lah, menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu ayah dan ibu Nabi. Bagaimana kalau orang menghina mak ayah kita, kan? Ya itu juga lah. Bila orang menghina mak ayah kita, seolah dia menghina kita sendiri. Menghina anak dia. Anak dia siapa? Rasulullah, kan? Mak ayah dia itulah Abdullah dan juga Siti Aminah. Kalau mereka menghina mak ayah Nabi, maknanya sama seperti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian tak ada pun dalil Quran ataupun hadis menyatakan mak ayah dia ni menyembah berhala. Tak pula jumpa, tak pernah jumpa pun. Lainlah kalau ada Quran menyatakan sembah berhala, jual berhala, seperti ayah kepada Nabi Ibrahim, kan? Baik, kemudian perbincangan dan jawapan. Golongan menyatakan kedua ibu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan tidak beriman, berdalilkan kepada ista'zantu rabbi an aghfira li ummi falam ya'zan li fasta'zantuhu an azura qabraha fa'azanali. Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon keampunan kepada bundaku. An astaghfira li ummi falam ya'zan li, maka tidak diizinkan bagi aku. Wasta'zantuhu, dan aku minta izin untuk meziarahi kubur dia. Fa'azanali, maka aku diizinkan untuk ziarah kubur. Jawapan daripada persoalan ini, hadis ini cuma menyebutkan Nabi dilarang untuk memohon keampunan untuk ibu baginda. Tidak ada penjelasan di dalamnya bahawa ibu Nabi berada dalam neraka. Tak ada penjelasan ibu Nabi dalam neraka. Cuma dia kata tidak diizinkan untuk memohon keampunan kepada ibu Nabi. Jika ibu Nabi seorang musyrik, sudah tentu baginda tidak akan diizinkan menziarahi kubur baginda. Kalau musyrik takkan nak kita pergi ziarah, kan? Itu orang kafir. Apa nak pergi ziarah kubur dia, kan? Daripada Anas, beliau berkata, inna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala finnar. Falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya seorang lelaki pernah berkata, ya Rasulullah, di manakah ayahku? Baginda menjawab, dalam neraka. Apabila lelaki itu berpaling, Nabi memanggil lalu bersabda, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Kan persoalan ni. Okey, jawapannya ayah. Ayah dalam hadis boleh jadi bermaksud ayah saudara, iaitulah Abu Talib. Abu Talib, kan? Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bangsa Arab selalu menggunakan abun bagi umun. Perkataan tu abun tapi bermakna umun. Apa saudara? Abun maksudnya ayah tapi bermakna umun. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan melalui jalan Muammar tidak mempunyai lafaz. Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Oleh itu lafaz ini tidak disepakati oleh para perawi. Tak disepakati. Walamma qafada'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Jadi rupa-rupanya lafaz ini ialah lafaz yang tidak disepakati oleh para perawi. Kemudian jalan Muammar tanpa lafaz tersebut boleh lebih diyakini kerana Muammar seorang yang lebih terpelihara hafazannya dan tidak menerima sebarang kritikan daripada ulama jahar wa ta'dil. Jahru wa ta'dil ni pembahasan dalam bab hadis lah. Kan dia ada satu kitab Arab tu nama kitab Jahar wa Ta'dil. Dia membahas berkenaan dengan perawi-perawi, sanad-sanad dan sebagainya lah. Kitab dia bahas mengenai hadis. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim sepakat dalam keyakinan terhadap Muammar. Ahmad pula hanya dikayani oleh Al-Muslim. Di jalan Muammar tanpa lafaz. Sini tak sebut Muammar. Kat mana disebut Muammar tak tahu. Jadi mungkin penambahan daripada faqala inna abi wa abaka pindah ni, jadi kemungkinan daripada Muammar. Macam tu. Boleh. Jika di sini diterima pernyataan Nabi SAW, sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka, adalah cara berdakwah Rasulullah SAW kepada Al-Arabi, itu supaya lembut hatinya, tidak kembali murtad dan tidak mulakan kata-kata sumpahan dan caci maki terhadap Rasulullah SAW, kerana lelaki Arabi terkenal dengan sikap degil dan kerhati. Ia juga suatu tasiji untuk menarik lebih ramai kaum kerabat lelaki Arabi untuk memeluk Islam. Untuk memeluk Islam lah. Itu yang disebut tu. Sungguhnya bapaku dan bapa kamu dalam neraka. Jadi cara dia nak tarik supaya mereka jangan masuk neraka lah. Maka dia bagilah hujah itu. Baik, jawapan lain. Jika diterima bahawa kedua ibu bapa Nabi SAW tidak beriman dengan diterima pengertian kedua hadis ini, maka ia bertentangan dengan nas yang Quran. Nas Quran yang qat'i, putus, yang menunjukkan kedua mereka adalah beriman. Kedua mereka adalah beriman. Kemudian jalan terbaik dalam memahami kedua hadis ini ialah dengan menjalan takwil seperti yang telah disebutkan. Faedah, Imam Sayyuti menulis kitab khusus tentang keislaman kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Al-Istighfa fi Iman Abawil Al-Mustafa. Al-Istighfa fi Iman Abawi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian kemuliaan Al-Bait, wallahu a'lam bissawab. Alright. Habis Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wasi'an ya fata ya alim nawil lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Pulang teropong mudik.
Tak sihat lah. Tak sihat. Tak awak tak? Tak awak dah. Kita sikit.